Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton, ibu ayah dan juga adik-adik soleh-soleha yang sedang menonton di kaca TV. Hari ini bersama dengan Ustazah Fatha dalam rancangan Kafah di Hijrah, kita akan sama-sama pada hari ini Ustazah akan membawa adik-adik mengembara ke dunia Al-Quran. Insya-Allah. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kelas Kafah, jadi kita akan mulakan dengan bacaan doa. Jom kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Ya Arhamar Rahimin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik, tahukah adik-adik di rumah, antara salah satu daripada adab kita membaca Al-Quran ialah kita memulakan pelajaran kita dengan bacaan doa. Mudah-mudahan doa kita tadi, permohonan kita kepada Allah Ta'ala terima sebagai ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberkati ilmu kita, insya-Allah. Dan salah satu juga adab dengan Al-Quran ataupun dengan Iqra yang ada ayat-ayat Al-Quran, kita memegangnya dengan tangan kanan dan meletakkannya di tempat yang tinggi. Baiklah adik-adik, tadi Ustazah dah janji Ustazah nak bawa adik-adik mengembara ke dunia Al-Quran, betul? Jadi tadi kita dah baca doa. Doa kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Dan doa ini untuk pengetahuan adik-adik di rumah, kita berada dalam majlis ilmu. Walaupun Ustazah berada di depan kaca TV, tetapi kata Nabi Muhammad SAW, apa sahaja majlis yang ada di dalamnya menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah dan majlis-majlis zikir merupakan majlis ilmu. Dan bersama-sama kita pada majlis ilmu ini tentunya ada jutaan para malaikat. Selain daripada 10 nama malaikat yang wajib diketahui dalam pelajaran kafah kita belajar, kita juga dalam malaikat yang diciptakan oleh Allah itu ada malaikat-malaikat yang ditugaskan dengan tugas-tugas khas seperti mendoakan kita, mendoakan orang yang belajar. Jadi sama-sama bersedia di hadapan TV. Ustazah nak bawa adik-adik mengembara pada hari ini dalam dunia Al-Quran, yang mana kita akan mula daripada tajuk pelajaran Asas Tilawah Al-Quran tahun 1. Masya-Allah, senang ya Ustazah. Senang, tetapi sekiranya kita tidak ulang-ulang, tidak mengulang-ulang ilmu kita, maka lama-lama kita akan lupa. Bila kita lupa, di situlah peranan syaitan. Syaitan pun datang. Syaitan kata, tak payah belajar. Senang je tu, wali batal je. Esoklah buat kerja sekolah. Esoklah kelas kafah. Akhirnya kita tinggalkan dan kita terhasut dengan hasutan syaitan. Maka syaitan pun bertepuk tangan. Yes! Inilah sahabat aku. Kaulah sahabat sejati aku, kata syaitan. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi kita ada dua pilihan adik-adik. Kita nak menjadi orang yang didoakan oleh para malaikat ataupun nak menjadi sahabat syaitan. Wa na'udzubillah. Jadi hari ini Ustazah akan membawa adik-adik dalam pelajaran asas tilawah Al-Quran bagi tahun 1, yang mana kita akan belajar huruf alif sampai ya. Kita akan mengenali huruf alif sehingga ya, insya-Allah, dan kita akan belajar sebutannya dengan sebutan yang betul. Okay, kalau ada adik-adik, abang-abang, kakak-kakak ataupun ibu dan ayah yang dah tahu dah macam mana nak sebut, dah kenal dah huruf alif bata, bolehlah ajarkan kepada adik-adik, ajarkan semula kepada kawan-kawan. Insya-Allah ia menjadi pahala kita, kerana kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya walaupun satu huruf. Kita teruskan pada pelajaran kita pada hari ini. Ustazah akan membawa adik-adik mengenali huruf yang pertama. Huruf yang pertama ini huruf yang sangat penting dalam Al-Quran sebab kita akan mengenal huruf hijaiyah.
Okay, huruf hijaiyah dikatakan ada 28 huruf kesemuanya dan ada pendapat mengatakan 29. Tetapi hari ini Ustazah bawa mengenali 28 huruf terlebih dahulu. Okay, 28 huruf hijaiyah ini adalah huruf-huruf. Tahu tak apa huruf-huruf apa? Tahu tak apa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ialah huruf-huruf bahasa Arab yang menjadi kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Sebelum kita nak baca Al-Quran, sebelum kita nak mengenali cerita-cerita kisah-kisah dalam Al-Quran, perlulah kita kenal dulu huruf-huruf hijaiyah yang sangat penting dan membacanya dengan betul. Okey. InsyaAllah pada akhir rancangan nanti, Ustazah harap adik-adik boleh menghafal dan menyebut semua perkataan, semua huruf-huruf hijaiyah ini dengan betul. InsyaAllah. Okey, huruf yang pertama, untuk huruf hijaiyah yang pertama, apa dia? Semua tahu tak? Semua dah tahu kot. Huruf hijaiyah yang pertama ialah alif. Okey, alif. 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 Cuba tengok mulut Ustazah. Kita sebut alif, bukan alif. Alif, alif tu nama kawan kamu. Ni alif, alif. Okey, alif adalah huruf yang pertama dalam huruf hijaiyah. Boleh tak ulang bersama Ustazah? Kita baca sekali, kita baca bersama-sama. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, antara sunnah kita belajar ialah kita mengulang-ulangnya. Sebanyak 3 kali, insya-Allah boleh kot. Ya, sama-sama. Sedia depan TV, semangat kita ikut bacaan Ustazah daripada huruf alif. Okey, alif. Alif. Seterusnya ialah huruf ba. Huruf ba. 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 Bukan dibaca be. Baca be tu salah adik-adik. Kita kena baca dengan huruf ba. Buka, tutup mulut, buka mulut. Ba. Dan huruf yang ketiga, ada 2 titik macam mata ni. Sebutan dia ta. 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 Yang ni lah yang ramai salah. Sebab apa? Nak jadi orang putih. Te. Kita sebut ke? Te. Tak ada kan? Kita sebut ta. Ta. Seterusnya huruf sa. Ta. Ta. Huruf sa ada 3 titik dan huruf sa ini kita kena keluarkan sedikit lidah. Sa. Sa. Dan huruf seterusnya ialah jim. 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 Kemudian kita pergi kepada adik-beradik kepada jim. Dia ada 3 orang adik-beradik ni. 3 huruf yang adik-beradik. Rupanya hampir sama tapi tak sama. Tak sama dari segi sebutan. Jim, kita pergi kepada huruf ha. 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 Huruf ha ni special sebab nama Ustazah. Ustazah Fathah. Ustazah Fathah kena sebut Ustazah Fathah. Kalau sebut Ustazah Fathah, salah. Huruf yang seterusnya tadi, huruf ha. Cuba ulang sekali lagi bersama-sama Ustazah. Ha. Dan adik-beradik dia yang ketiga ialah kha. Kho. Kho. Titik di atas, 1 titik di atas, hurufnya ialah kha. Kha kita kena baca dengan kalau lelaki ada halkum kan. Dia boleh keluar daripada halkum kalau lelaki lah. Okey, kha. Kha. Selepas kha, kita pergi kepada dal. 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 Huruf dal, lidah kita tu mestilah berada di hujung gigi belakang. Dal. Dal. Dan adik-beradik kepada dal tapi lain sangat sebutan dia. Adik-beradik dia ada titik. Zal. 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 Zal ni sangat penting sebab ramai yang salah. A'udzubillah salah. Sebab apa? Zal ni kita kena keluarkan lidah. Ada satu-satu perkataan contoh macam zikir. Zikir. Kalau sebut zikir salah. Jadi perkataan adik-beradik kepada dal tadi zal. Cuba ulang bersama dengan Ustazah. Keluarkan sedikit lidah. Zal. Seterusnya adik-adik kita pergi kepada huruf ro. Ro.
Ro. Huruf ro ni ada yang ramai juga di kalangan kita yang tidak boleh menyebut huruf ro dengan betul. Jadi kita kena berlatih. Berlatih. Ro. Roti. Roti. Ro kita tak sebut roti. Takkan kita sebut roti. Jadi huruf ro. Ro kita kena gulungkan lidah. Okey, cuba sekali lagi. Ro. Selepas huruf ro, adik-beradik kepada ro tapi lain sebutannya, dia ada titik di atas iaitu huruf zai. 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 Dia berbeza dengan zal tadi. Zal tadi kita keluarkan lidah. Zal. Kalau zai, zai. Nampak saya senyum? Zai. Sedikit pun saya tak keluarkan lidah. Sebab apa? Sebab huruf zai ni dia berbeza dengan huruf zal. Okey. Kemudian kita pergi kepada huruf yang bergigi. Huruf ni dia ada gigi. Dia mesti ada 3 gigi. Kalau tak ada 3 gigi, maknanya cacatlah huruf ni. Huruf yang ada 3 gigi ialah huruf sin. 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 Boleh sebut? Sin. Seterusnya adik-beradik kepada sin tapi sebutannya sedikit berbeza. Sebutan kepada sin, adik-beradik kepada sin ialah shin. 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 Adik-beradik dia ada 3 titik. 3 titik di atas. Shin. Shin. Seterusnya, selepas shin, huruf sod. 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 Cuba dengar sekali lagi, cuba perhatikan mulut Ustazah. Huruf sod. Huruf sod tu dia ada lembut, dia ada pantulan daripada huruf sod tu. Sod. Sod. Huruf sod. Dan adik-beradik seterusnya kita pergi kepada adik-beradik dia iaitu huruf dod. 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 Huruf dod ada titik di atas. Huruf dod kita sebut dia sebagai dod. Dod. Sekali lagi saya ulang boleh? Sebab ada kalau anak-anak Ustazah, ini yang paling susah ni. Sampai menangis mengaji. Ibu, apa susah sangat? Dot. 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 Bukan dot. Dot. Jadi kita kena berlatih. Walaupun ada ibu ayah yang dah kenal huruf-huruf ini, tapi kalau kita tak berlatih, makanya kita teruslah dalam keadaan tersilap bacaan. Teruslah dalam keadaan tak tahu. Takkan tak tahu kan? Okey, sod, dot. Seterusnya kita pergi kepada huruf to. 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 Huruf to nak kenal dia senang. Perut dia ke depan. Perut dia buncit ke depan. Maka itulah dia huruf to. Huruf to. Perut dia buncit ke depan ni huruf to. Dia ada adik-beradik juga. Tapi dia ada titik dekat atas. Selepas huruf to, seterusnya ialah huruf zo. 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 Kita tak boleh sebut zo sebagai zo. Ada keluarkan lidah ke apa? Tak boleh. Kerana zo hurufnya zo. Awak ni zolim lah. Zolim tu perkataan bahasa Arab daripada zo. Zo. Cuba sebut. Zo. To. Zo. Seterusnya kita pergi kepada huruf ain. 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 Ada tak kawan-kawan nama ain? Ain ni makna dia sangat indah. Kalau kamu belajar bahasa Arab nanti, untuk episod-episod di Kafah di Hijrah nanti, kamu akan belajar pelajaran bahasa Arab. Nanti kamu tahulah apa maksud ain. Okey, adik-beradik kepada ain. Dia ada adik-beradik tahu ain ni. Adik-beradik dia ialah huruf ghain. 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 Ghain dia ada titik. Titik di atas. Ain tak ada titik. Ghain ada titik. Cuba sebut bersama dengan Ustazah. Ghain. Ghain. Ain. Ghain. Selepas ghain, kita akan pergi kepada huruf yang pertama nama Ustazah. Ustazah Fathah. Huruf yang pertama nama Ustazah ialah fa. 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 Fa.
Sebab itulah adik-adik kat rumah kena jaga gigi. Banyak sangat makan gula-gula PKP ni, gigi rosak. Macam nak sebut? Allahu Akbar. Jadi kita kena sama-sama jaga kesihatan. Betul tak? Cuba sebut fa. Fa. Fa dia ada titik. Fa. Gigi depan. Tengok. Fa. Seterusnya, fa pun ada adik-beradik juga. Sama bentuknya tapi berbeza rupanya. Kalau fa dia ada titik 1, adik-beradik dia titik 2. Iaitu qaf. قاف قاف Yang ni qaf. Qaf. Tadi fa, kemudian qaf. Lepas tu ada lagi, selepas qaf, huruf seterusnya ialah kaf. Kaf. كاف كاف Kalau kamu sebut kaf, macam tersenyum macam tu kan. Maksudnya huruf dia lebih lembut sebutannya. Kaf. Kalau kita gunakan perkataan kakak, kita sebut guna huruf kaf lah. Kakak. Ka. Okey. Kaf. Okay. Seterusnya selepas kaf, huruf yang seterusnya ialah lam. Lam. لام لام Lam. Lam. Selepas lam, kita pergi kepada mim. ميم ميم Mim ni dia lain macam sikit. Dia kena pertemukan dua bibir kita ni betul-betul supaya kita dapat menyebut huruf mim dengan betul, dengan tepat. Mim. Mim. Selepas mim, kita pergi kepada cerita Piramli. Huruf yang dekat cerita Piramli tu famous. Kita pergi kepada huruf yang seterusnya, itu huruf nun. نون نون Nun. Nun. Selepas huruf nun, kita pergi kepada huruf waw. واو واو Wow. Huruf waw ni ada dalam cerita Piramli. Kalau adik-adik tahu cerita Piramli kan, mak ayah pernah tengok cerita Piramli. Wow, aku kaya. Wow. Jadi sebutan waw ialah wow. Kita bulatkan sebutan bibir kita. Wow. Lepas tu kita pergi kepada huruf ha. Ha. ها ها Tengok ya beza antara huruf ha dengan huruf ha. Beza tak? Ha. Ha. Selepas huruf ha, kita pergi kepada huruf hamzah. همزة همزة Hamzah. Hamzah. Dan huruf yang terakhir sekali, huruf ya. يا يا Ya. Cuba sekali lagi. Ya. Inilah dia ke-28 huruf hijaiyah yang ada dalam tilawah Al-Quran tahun 1. Okey, cuba kita baca sekali lagi. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Boleh juga kalau nak nyanyi, siapa yang adik-adik dah tahu nyanyi tu kan. Kita mula dengan huruf alif. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ustazah, kenapa tak ada huruf lam alif, Ustazah? Lam alif tu ialah gabungan daripada huruf lam dan alif, dan dia kadang-kadangnya ada pendapatnya tidak termasuk dalam huruf hijaiyah sebab kita jumpa lam alif ni untuk memanjangkan huruf lam tu, sebab tu tak ada lam alif. Tapi kalau dalam nyanyian kadang-kadang ada kan. Okey, jadi inilah dia huruf-huruf hijaiyah yang kita pelajari pada hari ini. Tadi kita belajar sebut sama-sama, sekarang kita belajar untuk mengenal. Ustazah teringat dulu masa Ustazah belajar huruf hijaiyah kan, ada seorang ustaz Ustazah, dia garang. Tapi bila dia belajar huruf hijaiyah ni, sampai sekarang Ustazah ingat. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ni menjadi saham pahala juga kepada guru Ustazah tu. Dia ajar macam ni tau, adik-adik ikut. Kita nak kenal macam mana nak kenal huruf alif. Tadi kita belajar menyebut, sekarang kita nak kenal huruf alif. Alif, tak ada titik. Ba di bawah, satu titik.
Ta di atas 2 titik. Sa di atas 3 titik. Jim di tengah 1 titik. Ha, tak ada titik. Ustazah bagi adik-adik di rumah kita kenal dulu alif sampai ha. Sebab nak kenal huruf ni bukan boleh sehari dua. Ilmu ni perlulah diulang-ulang untuk kita dapat amalkan bersama-sama. Dan setiap daripada huruf-huruf yang kita belajar tadi, huruf-huruf ini ada hak-haknya yang kita kena tunaikan. Katakanlah huruf ha. Kita baca dia ha. Salah ke betul? Salah. Sebab apa? Sebab dia huruf ha. Nanti dia mengadu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya ni huruf ha. Tapi dia baca saya ha. Kurangkan pahala dia, ya Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita tak naklah macam tu, betul tak? Jadi setiap huruf, inilah dia huruf alif sehingga ya yang kita belajar pada hari ini merupakan huruf hijaiyah dan ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Okey. Dan juga pada hari ini, Ustazah nak sentuh sedikit, Ustazah nak ingatkan adik-adik semua tentang kelebihan kita membaca Al-Quran. Okey, bermula dengan adik-adik darjah 1 yang tengok Ustazah kat rumah. Hari ini kan kelas untuk darjah 1, kan? Jadi, pelajar-pelajar darjah 1, kita kenal huruf dan setiap huruf yang kita lihat ya, baru lihat dapat 1 pahala. Baru lihat 1 huruf 1 pahala. Dan 1 huruf yang kita baca, Allah Ta'ala menggandakan kepada 10 pahala. Tengok 1 pahala, baca 1 huruf dapat 10 pahala. Masya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Jadi takkan kita nak membuang masa dalam perintah kawalan pergerakan ni kan? Kita boleh buka Iqra, kita boleh buka Al-Quran, takkanlah kita tak nak belajar. Jadi di kelas Kafah untuk pelajaran asas tilawah Al-Quran tahun 1, inilah dia yang akan kita pelajari. Jadi dalam menuntut ilmu ni bukan semuanya senang macam Ustazah sendiri. Walaupun Ustazah dah lama mengajar, ada juga sebutan-sebutan Ustazah yang masih perlu diperbaiki oleh guru-guru Ustazah. Betul tak? Jadi bolehkah kita sama-sama mengulang kaji alif sampai ya? Ustazah ada satu aktiviti yang macam mana kalau kita sekolah kat kelas, Ustazah ada bagi kerja rumah kan, tapi ni bukan kerja rumah, ni aktiviti yang sangat best yang kamu boleh buat bersama ibu dan ayah di rumah, boleh buat bersama kawan-kawan ataupun sepupu-sepupu yang mana dekat-dekat tu dalam perintah kawalan pergerakan ni kan. Kita boleh buat menggunakan tanah liat, kita bentukkan menjadi huruf-huruf supaya adik-adik kita boleh mengenal huruf-huruf itu dengan lebih jelas kan. Jadi untuk contoh pada hari ini, Ustazah ada bawa hasil kerja daripada anak-anak Ustazah di rumah. Contohnya macam inilah. Kita ambil tau. Ustazah guna tanah liat biasa. Ustazah bentukkan. Kalau Ustazah yang buat, minta maaf, marah anak Ustazah dengar. Dia yang buat, anak Ustazah buat. Daripada huruf alif sampai huruf ya ni, contohnya beginilah. Contohnya. Jadi, bagi adik-adik yang nak menyertai aktiviti ni, boleh hantarkan pada Ustazah. Macam mana nak hantar tu? Boleh hantarkan kepada Ustazah. Minta bila kita buat dekat rumah dengan kawan-kawan ke dengan ibu ayah, minta ibu ayah snapkan gambar. Tangkap gambar, snap, tangkap dan boleh masukkan dalam Facebook ataupun Instagram Kafah di Hijrah dengan hashtag Kafah di Hijrah. Nanti bila ada hashtag Kafah di Hijrah tu, Ustazah bolehlah tengok hasil kerja kamu semua. Dan kamu boleh berkongsi kepada kawan-kawan. Jadi, Ustazah tadi ada menyebutkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dia kata apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu, sebaik-baik manusia ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya semula. Walaupun hanya huruf, kamu kongsikan, kamu buat. Mungkin ada adik-adik yang tak tahu jadi tahu dan pahala itulah yang berterusan untuk kita bawa berjumpa dengan Allah. Betul tak? Jadi kita sudahi kelas kita pada hari ini dengan melihat kembali pelajaran-pelajaran kita daripada huruf alif sehinggalah huruf ya. Terjabut dengan anak Ustazah buat maklumlah anak Ustazah ni kan. Boleh buat aktiviti seperti ini dan jangan lupa hashtag di Kafah di Hijrah untuk kita kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Dan insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala, ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Sebab ada banyak lagi episod, ada rakan-rakan Ustazah yang akan mengenalkan adik-adik tentang dunia Al-Quran dengan lebih luas. Ada lagi mata pelajaran sirah, ada pelajaran akidah, ada pelajaran ibadah, pelajaran jawi dan khot dan pelbagai lagi dalam kelas Kafah di Hijrah. Okay, adik-adik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa tonton tau. Ajak kawan-kawan, ajak saudara-saudara, ajak ibu ayah. Tonton rancangan Kafah di Hijrah untuk kita sama-sama tambah ilmu kita, insyaAllah.
Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علشان القرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله يرحمنا الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا